He was the only man. Dialah satu-satunya. Tak tahulah kaedah bahasa Inggeris ni. Dia kata the only, dia satu-satunya. Tak ada dah. Satu-satunya manusia dalam sejarah kepimpinan manusia ni yang sangat agung, yang sangat cemerlang on both, dalam dua sudut, religious and secular levels. Sama ada tengok tokoh agama, tokoh yang tidak agama, Muhammadlah satu-satunya yang boleh bawa dua-dua. Apa dia? Nabi Muhammad bawa agama, Nabi Muhammad bawa negara. Maka di situ saya sebut pada tuan-tuan dulu, sebagaimana yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ad-dunya mazra'atul akhirah wa la yatimud din illa bid-dunya al-mulk wad-din tu'man fad-dinu aslun wal sultanu harisun. Ni kata siapa? Imam Al-Ghazali. Dia tak nak pisahkan soal agama dengan negara, tak berpisah. Fasluddin anid daulah, memisahkan agama wad daulah, negara. Lepas tu tajuk kita mana? Tajuk kepimpinan. Kepimpinan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia adalah ladang akhirat dan tidaklah sempurna agama tanpa dunia. Mana dunia kena ambil, jangan tinggal dunia. Sementara al-mulk, kekuasaan, kerajaan, wad-din, kerajaan dan agama, dua perkara yang berkembang, tak boleh pisah. Apa dia guna istilah? Wal sultan fad-dinu aslun, agama adalah tapak asal, foundation. Wal sultanu harisun, dan kekuasaan sultan adalah pengawal. Sultan ni bukan masuk sultan, maksudnya orang yang memerintah. Saudara, baru ni keluar dalam satu perkara berlaku, bila kita, perjuangan kita tidak berdasarkan perjuangan Rasulullah. Kita kata perjuangan saya Islam, perjuangan saya Melayu, perjuangan saya raja. Islam, Melayu, raja. Bila sampai atas Melayu, ada masalah tuan-tuan. Itu saya sebut. Sebab tajuk kita hari ini ialah tajuk yang nak menggambarkan Rasulullah ini memang pemimpin contoh kepada kita. Jangan kita nak pandai-pandai guna kepala otak bodoh kita ni, walaupun kita rasa kita cerdik, nak memahami perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan awak apa dia? Islam, Melayu, raja. Akhir keluar hadis ini. Al-Sultan zillullahi ta'ala fil ard. Sultan, bayangan Allah di bumi. Dia terjemah Al-Sultan, raja bayangan Allah di bumi. Memang tak betul tuan-tuan. Sultan bukan makna raja. Jangan kita nak membetulkan hak kita buat ni betul, kita pun terjemah hadis Nabi ikut suka kita. Jangan. Makna kita termasuk man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar atau kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang sengaja berdusta ke atas aku, maka siapkanlah dia tempatnya, maq'ad, bangkunya, maq'ad, tempat duduknya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyazbillah. Tapi sultan ni apa Ustaz? Sultan ini bukan makna raja. Tuan-tuan jangan tipu raja-raja Melayu tu. Jangan memperbodohkan raja-raja ni. Mereka tuan-tuan jahat, tahulah. Hai, sultan apa dia? Sultan ini memberi makna apa tadi? Memberi makna orang yang ada kuasa memerintah. Contoh, saya, sebab kita ada siri kuliah di tempat tuan-tuan ni, tak ada siri-siri kuliah. Sebab tu kita tulis kuliah khas.
buka tajuk-tajuk dia. Kejap. Gambar tu tuan tengok je lah. Betul dah. Macam ni kan. Syami'tu Rasulullah sallam yaqul. Aku dengar Nabi sallam bersabda. Ahlul jannati salasa. Zul Sultan. Ini tak perkataan ni. Zul Sultan. Muqsitun muwaffaq. Hadis ini sahih. Tengok terjemahan. Ni terjemahan standard dalam CD yang tuan-tuan beli dengan saya tu. Malah ni tak bawa lah. Saya sebenarnya pagi tadi landing daripada Sabah. Itu yang tak bawa alat saya tu. Ahli syurga itu ada 3 macam. Iaitu orang yang mempunyai zu, maknanya orang yang mempunyai sultan, kekuasaan pemerintahan. Muqsitun, adil. Muwaffaq, hak yang dia buat itu bersepakat dengan Allah dan Rasul. Mana apa dia? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kita panggil muwaffaq. Kalau kita semayang berjemaah, kita datang awal, orang panggil apa dia? Tu imam takbir. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Itu orang panggil makmum apa dia? Makmum muwafiq. Kalau hak mari lambat tu imam sampai minal jinnati wan nas. Agak-agak sempat tak dia menghabiskan Fatihahnya sebelum imam rokok? Tak sempat kan? Itu dia panggil masbuk, bukan mabuk. Masbuk. Hak tadi Ustaz, hak tadi dia panggil muwafiq. Ni tidaklah baca muwafiq sini. Nak sebut perkataan ini. Muwafiq. Mana muwafiq? Muwafiq ini makmum yang sama-sama bersepakat dengan tu imam. Dia sempat menghabiskan Fatihahnya bersama dengan Fatihah imam. Maka kita panggil dia muwafiq. Ha ni muwaffaq. Mana muwaffaq? Orang ini bersepakat dia dengan Allah Rasul. Dia ikut Allah Rasul. Maka Nabi kata penghuni syurga ada 3. Yang pertama zu, yang mempunyai sultan, bukan makna raja. Makna apa dia? Orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan. Ada kuasa pemerintah. Macam mana dia? Muqsitun, adlun, adil. 2, muwaffaq. Apa mana muwaffaq? Dia mendapat taufik, bersepakat dia dengan Allah dan Rasul, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sultan itu bukan maknanya hak yang sebut tadi. Sultan dengan makna apa dia? Sultan dengan makna apa tadi? Dengan makna orang yang mempunyai kekuasaan pemerintahan. Okey. 1. Habis Ustaz, kepimpinan Nabi macam mana? Kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya dia tidak berdasarkan kepada apa yang tersebut, berdasarkan Melayu, berdasarkan raja. Tak betul kita tu Syekh. Tak betul kita mencontohi kepada Nabi. Habis tu Nabi yang kita nak contohinya, kepimpinannya bersifat sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad illa, melainkan rahmat, kasih sayang, kebaikan. Untuk siapa? Lil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Seluruh alam. Lembu, kerbau, kambing, tumbuh-tumbuhan. Manusia yang kafir Ustaz, lagilah Islam jaga. Orang kafir tu Islam jaga tuan-tuan. Maka dakwah kita, seruan kita, ajakan kita ni mengajak, memberi rahmat kepada seluruh alam. Tiba-tiba tuan-tuan kata, perjuangan saya Ustaz Melayu. Yalah, saya pun Melayu juga. Patutnya kalau kita Nabi orang Arab disebut macam ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab, lil arabiyyin. Patut begitu.
tidaklah aku diutuskan oleh Allah melainkan rahmat kepada bangsa Arab. Kalau kita kata untuk bangsa Arab, maknanya Islam yang Allah buat turun ini, dia tak jadi Islam untuk semua manusia. Sedangkan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus Nabi kita kepada semua bangsa. Malam tadi saya sebut di Kota Belud, Sabah. Orang Sabah ni tuan-tuan ada lebih daripada 32 bangsa. Kita 3 bangsa je, Cina, Melayu, India. Saya kata kedatangan Rasulullah Muhammad ini ialah untuk kebaikan seluruh bangsa. Saya kata bukan seluruh bangsa lagi, seluruh agama. Mana Islam ni betul-betul agama memerintah, agama yang nak melindungi semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Untuk seluruh alam, bukan untuk kita je. Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak dibangkitkan untuk melaknat, dan hanya saja aku dibangkitkan sebagai rahmat. Rahmat apa dia? Pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan, kepada alam yang ada, termasuklah manusia. Maka Nabi kita ni apa dia? Nabi kita bawa Islam. Islam yang datang daripada Allah. Islam ni daripada Allah. Habis manusia-manusia tadi tu, Cina, Melayu, India, Iranum, Rengus, Bajau, Sungai, Bajau Daud, Bajau Darat. Tu orang Sabah lah. Kuat ada orang Sabah sini minta maaf lah. 32 bangsa ada. Kita 3 bangsa je, hak besar. Saudara, Islam datang daripada Allah. Yang bawa Islam itu namanya Muhammad bin Abdullah. Dialah Rasulullah, utusan Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Qul, kata gini Muhammad, qul, kata apa? Huwallahu ahad, dialah Allah yang esa tunggal. Hak ni qul, kata gini hey Muhammad, jangan tambah. Kata begini, qul, apa dia? Ya ayyuhan nas, hey manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Jami'a, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Ilaikum jami'a. Maka sahabat sekalian, mencontohi perjuangan, mencontohi kepimpinan Salam ini, antaranya yang pertama apa dia? Islam yang kita bawa, istilah Islam untuk semua. Jangan kita bawa Islam hanya untuk orang Melayu, maka perjuangan kita salah. Perjuangan kita tak betul. Kita telah menyempitkan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali saudara sekalian, saya tak mari 4 bulan ni, banyak nota saya tak cerita tuan-tuan tu. Sekali ada seorang berceramah, dia doktor lah. Dia kata apa? Orang Cina ni kafir harbi. Kacau kata. Awak kalau doktor pula doktor motivasi, jangan bercakap kalau tak reti. Jangan bercakap. Bila tuan-tuan kata Cina tu kafir harbi, tuan-tuan tahu apa makna risikonya? Tuan-tuan mengundang pertembungan agama. Saya sebut di Sabah semalam pun, SB ada mengundang pertembungan agama. Islam ini bukan saja mengharamkan pertembungan bangsa yang kita panggil resis, yang kita panggil asabiyah,
Bukan Islam tidak bagi pertemuan agama. Sebab Islam ni agama kehidupan, nak suruh manusia bahagia, jangan berbunuh-bunuh, jangan berbalah. Dan ustaz perang juga tu. Berperang itu kerana kita mempertahankan Islam. Sewaktu Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke bumi Palestin, tidak ada orang-orang kafir yang disembelih, yang dibunuh. Walah sebelum daripada itu, puluh ribu orang Islam yang dibunuh di bumi Palestin. Kau tuan dengar Richard the Lion, cerita itulah sebenarnya. Tapi bila Islam memerintah, waktu Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke bumi Palestin, 1157, tengoklah tarikh dia. Dia tidak khianat. Besok hari membenarkan kamu boleh masuk beribadat dalam biara Yahudi, kamu boleh beribadat dalam gereja Kristian, kamu orang Islam boleh beribadat. Ini rahmatnya Islam, Syekh. Rahmat Islam. Tiba-tiba kita datang cakap, Ustaz, kafir harbi Ustaz, orang Cina kafir harbi. Orang itu menyebutnya di Gombak, tuan-tuan. Saya tak sebutlah nama orang tu, tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan kenal dia. Tuan-tuan tahu tak makna kafir harbi ni? Tuan-tuan kena cermat tu, kena cermat. Tengok. Tetapi ini tidak bererti bahawa selain orang Islam darahnya halal. Saya bercakap tajuk kepimpinan Rasulullah ni. Rasulullah ni memimpin negara tu, kena ingat. Bukan memimpin masjid dia. Sebab pada dasarnya jiwa manusia, nyawa manusia dilindungi oleh Allah dan dijaganya. Bukti. Boleh tak tuan-tuan orang tengah sakit, dia punya gerah tu dekat nak betul tau. Kalau gini-gini okey lagi, okey lagi. Kalau macam Mission Impossible tu. Kalau garis lurus tu matilah masa tu. Kita tengok, tanya doktor, dia macam ini ustaz, dia kata paling lama boleh hidup ikut pengalaman 3 hari je. Ini pun dah 3 bulan terseksa. Dah tu kita kata kalau encik suka kita boleh injek je.